Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada barisan pengurus pertandingan ini dan yang dimuliakan para juri yang adil lagi bijaksana, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perbincangan kita di dalam video kali ini adalah idha'atis salah wa ittiba'is syahawat, yang bermaksud meninggalkan solat dan mengikut hawa nafsu. Sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan hadis Nabi SAW yang dihimpunkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakuna khalfun min ba'di sittina sanah adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya summa yakunu khalfun yaqra'una al-Qur'an la ya'du tarakiyahum wa yaqra'una al-Qur'ana salasa mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Maksud hadis ini adalah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ada generasi pengganti sesudah 60 tahun yang mana mereka mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Mereka kelak akan menemui kesesatan dan kemudian akan muncul pula pengganti lain yang membaca Al-Quran tetapi tidak meresap ke dalam hati mereka. Dan pada ketika itu, orang yang membaca Al-Quran terbahagi kepada tiga, iaitu orang mukmin, orang munafik dan orang yang fasik. Sebelum saya masuk kepada huraian hadis ini, saya ingin menerangkan apa yang dimaksudkan dengan orang mukmin, munafik dan fasik. Jadi yang pertama sekali, mukmin itu bererti orang yang beriman dan percaya serta tiada perasaan syak dan ragu-ragu kepada Allah. Yang kedua, orang yang munafik. Orang yang munafik itu ialah orang yang berpura-pura mengikut ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak menyaksikan di dalam hati mereka. Dan yang terakhir adalah orang yang fasik. Orang yang fasik ialah orang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini apa yang mereka laksanakan. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sebelum Nabi mendatangkan hadis ini, Nabi terlebih dahulu membacakan ayat 59 surah Al-Maryam, yang mana di dalamnya ini Allah menerangkan tentang musibah yang menimpa manusia. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maksud perkata bagi ayat ini adalah fakhalafa, maka datang, min, dari, ba'dihim, selepas mereka, iaitu merujuk kepada para nabi-nabi, khalfun, golongan jahat, adha'us solah, iaitu meninggalkan solat. Yang dimaksudkan dengan adha'us solat ini ada beberapa pandangan ulama yang mengatakan, yang pertama daripada Muhammad bin Ka'bi Al-Qarziyun mengatakan bahawa meninggalkan solat secara keseluruhan. Yang kedua pula daripada Al-Auza'i dan Ibnu Mas'ud memberi pandangan bahawa mensia-siakan solat atau menghabiskannya tanpa melakukannya. Dan yang ketiga daripada Masruq berpendapat meninggalkan solat ini tidak menjaga solat fardu sebanyak 5 waktu. Wattaba'us syahawat, yang bermaksud dan mengikut hawa nafsu. Apa yang dimaksudkan dengan wattaba'us syahawat ini ialah umum pada setiap perkara yang diingini oleh nafsu yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yalqawna, dan maka akan masuk ghayya, iaitu pandangan mengatakan ghayya itu adalah kesesatan, kebatilan, maksiat dan kemungkaran. Dan ada ulama yang menafsirkan ia adalah suatu lembah di neraka Jahannam yang mana dipenuhi dengan darah dan nanah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, jelas sekali daripada hadis riwayat Imam Ahmad ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan tentang hukum bagi kita yang meninggalkan solat dan mengikut hawa nafsu.
Hukum meninggalkan atau mengakhirkan solat secara sengaja adalah salah satu daripada dosa-dosa yang besar, dan orang yang meninggalkan solat dengan memberi alasan bahawa solat itu tidak wajib baginya, maka tergolonglah dia di dalam golongan yang kafir dan murtad. Kerana solat itu adalah sebahagian daripada rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Yang kedua, hukum mengikut hawa nafsu boleh dikatakan kafir atau syirik yang nyata jika kita menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak mempercayai Rasul. Selain itu, boleh menjadi dosa yang besar seperti meminum arak ataupun berzina. Dan yang terakhir, hukum mengikut hawa nafsu ini boleh dikategorikan sebagai dosa kecil apabila kita melihat sesuatu yang boleh menaikkan syahwat. Dengan hal ini dapat diambil pengajaran bahawa sentiasalah menunaikan solat pada awal waktu dan secara berjemaah seelok-eloknya. Yang kedua, jauhilah majlis ahli maksiat kerana hawa nafsu mendorong kepada pelanggaran peraturan syarak. Yang ketiga, bacalah dan berpeganglah kepada Al-Quran sebagai seorang yang mukmin dan bukan untuk menunjuk-nunjuk. Sekian, ini sahaja daripada saya dalam membahaskan ulasan tentang hadis yang bertajuk Idha'atis Salah wa Ittiba'is Syahawat, meninggalkan solat dan mengikut hawa nafsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.